وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 78, baris yang kelima daripada bawah. Muka surat 78, baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Adapun yang kedua daripada dua macam, dua bagai, iaitu yang kedua, barang yang menyalahi ia barang akan hawa nafsu. Maka empat bahagi. Bahagi yang pertama mengerjakan taat. Bahagi yang kedua meninggalkan segala maksiat. Bahagi yang ketiga, barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba. Bahagi yang keempat, barang yang tidak masuk ia sama sekali di bawah ikhtiar. Dan ada pun yang kedua daripada dua macam, dua bagai, daripada barang yang mengenai, barang yang kena, barang yang timpa akan manusia. Barang yang mengenai, barang yang menimpa akan manusia tak sunyi, tak lepas daripada dua macam, dua perkara. Jadi dalam kehidupan kita ni, barang yang menimpa atas kita, yang kita akan melaluinya, tak sunyi, tak lepas daripada dua macam, dua perkara, dua bagai. Yang pertama dahulu, barang yang setuju dengan keinginannya, keinginan manusia. Ini bahagi yang kedua. Dan ada pun yang kedua ni, iaitu barang yang menyalahi ia barang akan hawa nafsu. Barang yang tidak bersetuju dengan hawa nafsu. Yang pertamanya, bagai yang pertama, barang yang setuju dengan keinginan manusia. Kedua, barang yang menyalahi ia akan hawa nafsu. Ada dua bagai. Ini pembicaraan berhajah kepada sabar. Berhajah kepada sabar, sama ada sabar yang wajib ataupun sabar yang sunat. Berhajah pada sabar ini melengkapi ia akan segala masa. Makna sabar taat hati ini, dia melengkapi akan segala masa, sepanjang masa. Kerana apa? Kerana barang yang menimpai akan manusia tak sunyi, tak lepas daripada dua bagai, dua macam, dua bagai. Sama ada yang menimpa akan manusia ni, barang yang setuju dengan keinginan hawa nafsu. Contoh terdahulunya, sihat badan, selamat kitanya, sejahtera kitanya. Barang yang bersetuju dengan keinginan nafsu ni, kita dapat kekayaan,
dapat kemegahan, bagai-bagai nikmat yang terdapat, yang semua tu adalah barang yang disukai oleh keinginan kita. Itu satu macam, satu bagai. Satu laginya barang yang menyalahi ia akan hawa nafsu. Dua ni je lah. Dalam kehidupan kita ni kita akan ditimpa, dilalui oleh dua macam, dua bagai. Kedua-dua macam, kedua-dua bagai ni, ini semua kita kena bersabar. Pandai ni, dua-dua macam, dua bagai ni yang tak sunyi tak lepas dari manusia, kedua-dua ni berhajat kepada sabar, ketaatan hati. Kemudian bicara bab sabar terdahulu panjang dah. Apa dia takrifan sabar? Kita perkataan sabar ini biasa kita dengar sabar. Biasa kita dengar dengan perkataan sabar. Apa dia takrifan sabar? Tu dahulu sudah bicara. Apa dia takrifan sabar? Kemudian berkaitan dengan pangkat sabar, berkaitan dengan hukum sabar. Ada sabar yang wajib, ada sabar yang sunat. Sabar yang wajib, sabar yang sunat ni berhajat kepada segala masa. Sama ada sabar yang wajib ataupun sabar yang sunat dahulu. Ini pengajian fardu ain, bukan hanya kita disebut, diceramahkan, diperingatkan dengan sabar, tapi kita wajib mengetahui apa dia sabar. Bukan hanya diperingatkan. Peringatan tu untuk memperingatkan kita kepada amal. Ilmu bab sabar itu ilmu fardu ain, kejap dah kitanya. Kita diperingatkan sentiasa adalah berkaitan dengan beramal. Sentiasa diperingat, dinasihati sabar, sabar, sabar. Mana apa? Kita diperingatkan supaya sentiasa beramal dengan taat hati, sabar. Tapi sabar tu apa dia? Ni dalam kitab penawar bagi hati. Kena faham molek. Akan sentiasa diperingatkan dengan taubah, khauf, takut akan Allah, harap akan rahmat Allah. Tapi ilmunya kemana? Taubahnya apa? Khaufnya apa? Takut tu apa dia? Rajak, harap akan rahmat dan keampunan Allah tu apa dia? Sentiasa diperingatkan kita zuhud atas dunia ni. Sebab dunia bukan segala-galanya, hanya sementara. Maka kita wajib kena zuhud atas dunia ni. Apa dia zuhud? Sudah bicara terdahulu. Samalah bicara kita diperingatkan sabar, syukur, tawakul, diperingatkan dengan keikhlasan. Kena sentiasa jaga keikhlasan. Kena sentiasa jaga keikhlasan. Apa dia keikhlasan? Hak tu fardu ain. Hak nasihat, tazkirah, ceramah memperingatkan kita pada amalan. Ilmu hak ni fardu ain permulaan. Kalau hanya memperingatkan pada amalan batin, tidak didahulukan dengan ilmu fardu ain ni, tu mana cerita saja jelah. Cerita saja je. Maknanya hak ilmu tetap, kemudian sentiasa diperingatkan. Faham tak ni? Samalah bicara bab pegangan pun gitu juga. Sentiasa diperingatkan kejak kemah akidah ahli sunnah wal jamaah. Pelihara pegangan kita, pegangan keluarga kita dan pegangan ahli bid'ah. Kita kena jelas ilmu. Manakah pegangan ahli sunnah wal jamaah? Manakah pegangan ahli bid'ah? Ceramah saja tak jadi. Tapi sentiasa kena peringat dengan mantapkan akidah ahli sunnah jamaah diri kita dan keluarga kita.
pelihara diri kita dan keluarga kita daripada akidah ahli bid'ah. Tapi mana akidah ahli sunnah? Mana akidah ahli bid'ah? Ilmu pasti. Pada ni ilmu jelas. Sentiasa diperingatkan pelihara solat, diperingatkan supaya pelihara solat. Pelihara solat ni hak solat dengan ilmu. Hak solat dengan ilmu. Kalau solat tanpa ilmu tak panggil solat. Tak ada pelihara di situ. Jadi nasihat tu nasihat kepada amalan. Ilmu tetap. Ilmu tetap. Tanpa ilmu itu nasihat kosong. Bukan nasihat yang sebenar. Tak ada ni. Tapi sekarang ni nasihat kena dua. Nasihat ilmu, nasihat amal. Nasihat ilmu, nasihat amal. Kena dua. Dia penekanan sebenarnya pada amal. Ilmu sekali jalan je. Ni hak berhajah kepada sabar, amalan segala masa sampai ke mati. Ini amal. Ilmu sekali jalan je. Kalau orang yang menguasai lah. Ini cerita bagi orang yang menguasai. Contoh dalam kitab pernah bagi hati ni, lepas dah bicara 10 sifat kecelaan, macam mana penguasaan ilmu kita dengan 10 sifat kecelaan ni. Kemah amalnya apa? Sentiasa pelihara hati, jaga hati, kawal hati daripada 10 sifat kecelaan. Hak tu hak sampai ke mati. Ni pergi pula kepada hak sifat kepujian. Yang keempat sekarang sifat sabar. Ilmu kita menguasai dah, penekanan dah kepada amal. Ilmu sekali je bagi orang yang menguasai. Kalau bagi orang yang kurang penguasaan, ilmu yang sama ulang-ulang pun begitulah. Ini atas masing-masing, tak samalah. Tapi yang penekanan sebenar adalah kepada amal. Sebab amal lah hak payah, ilmu mudah. Belajar molek-molek, faham, digunakan ilmu oleh Allah, alhamdulillah. Hak nak kena jaga amal. Nak kena jaga hak zahir atau batin pun samalah. Hak nak kena jaganya adalah amal. Jadi sekarang ni bicara bab sabar. Biar jelas hukum sabar, jelas sabar tu apa makna, hukum sabar, mana sabar yang wajib, mana sabar yang sunat. Nak pergi pula pada pangkat sabar. Pangkat sabar kitanya pangkat yang pertengahan, yang mana kita sentiasa mujahadah diri kita. Kita sentiasa mujahadah diri kita untuk sabar atas mengerjakan tuntutan agama. Sabar kita daripada meninggalkan godaan-godaan syaitan. Sabar atas mengerjakan tuntutan agama zahir dan batin. Sabar atas memelihara daripada godaan syaitan zahir dan batin. Godaan syaitan ke, godaan nafsu ke, godaan manusia ke. Yang mana hak sabar yang pertengahan ni terkadang kuat menang sabar atas mengerjakan tuntutan agama, terkadang hilang sabar, akhirnya menang godaan syaitan, godaan nafsu. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hati sentiasa duka cita di atas lemahnya iman kita untuk kawal sabar kita atas perkara, atas godaan syaitan. Jadi sentiasalah mujahadah kita seumpama ni. Ini sabar orang pertengahan. Taing molek amalan dianya. Taing satu masa pula menang sebelah godaan syaitan, buat perkara maksiat, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sentiasa kita orang awam. Hak sabar yang paling tingginya tidak ada. Sentiasa
melakukan ketaatan zahir dan batin. Yang mana godaan syaitan ni lemah, sama sekali tak ada dah. Itu sabar yang paling tinggi. Ada. Tapi kita ni bukan sabar atas mengerjakan tuntutan agama. Kita besar lagi je sabar hak belajar itulah mula-mula. Tapi sebenarnya belajar kita tak bicara. Tapi kita sekarang ni kena dua. Tekan sabar atas belajar. Belajar fardu ain, sabar atas belajar. Sebab apa? Kita ni banyak kekangan masa, kemudian apa hemah kita macam-macam lah. Sabar nak belajar hak fardu ain, apalah sabar atas beramal. Sabar atas beramal tu lah, mengerjakan tuntutan agama dengan ilmu zahir dan batin, nak pelihara daripada godaan syaitan, maksiat zahir dan batin yang ilmu kita kemas dah. Manakah kalau kata zahir, manakah maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lidah, kita kemas molek dah. Mana maksiat mata, telinga, lidah? Maka kita kena sabarlah daripada godaan tu. Tapi terkadang hak zahir, anggota zahir mudah pun terkadang hilang sabar. Macam mana dengan godaan syaitan akan maksiat batin pula, maksiat hati. Itu maksiat mata, telinga, lidah contohnya, itu mudah. Tapi kalau tu pun kita turun naik, macam mana dengan godaan syaitan maksiat hati, riya, ujub, takabur, hasad, hubud dunia, hubul jah, kasih akan kemegahan. Pada ni ni orang kata turun naik ni. Hak sabar orang yang pertengahan, sentiasa mujahadah, sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni hak pembicara kita pernah berhati, susunan dia cukup comel. Bagi pula kepada hajah kepada sabar ni melengkapi ia akan segala masa, sepanjang masa. Sebab perkara yang mengenai, yang menimpa akan manusia tak lepas daripada dua bagai. Yang pertama dahulu, barang yang bersetuju dengan keinginan nafsu. Mana? Dengan sihat badan, dengan selamat, dengan kaya, dengan megah, maka sangatlah hajahnya kepada sabar. Syukur nanti, sifat yang kelima nanti syukur. Ini bicara sifat yang keempat, sabar. Syukur sifat yang kelima. Yang kita biasa gak sihat, syukur. Sentiasa selamat, aman, damai, syukur. Dapat kekayaan, syukur. Dapat kemegahan, dapat kedudukan, syukur. Syukur nanti. Ini bicara sabar. Ini bicara sabar. Bahkan sabar atas nikmat lebih sukar daripada sabar atas nikmat, lebih sukar kita sabar atas ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabar atas nikmat lebih sukar daripada sabar atas ujian. Sabar atas nikmat, sihat badan, jaga. Jangan kita melampaui berlebihan dengan nikmat, sihat, selamat, kaya, dapat kemegahan pangkat. Ini bicara hak zahir ni, hak sihat badan. Macam mana pula dengan ilmu yang dikurniakan oleh Allah? Kena sabar juga. Ilmu yang dikurniakan Allah tu kena sabar. Itu memang perkara yang kita sangat suka. Sebab ilmu ni satu ketinggian, satu kemegahan. Di sisi Allah ketinggian, di sisi pandangan orang ketinggian. Ini sangat besar ujian. Sangat besar ujian. Nak jaga supaya tidak jatuh kepada riya, ujub, takabur. Ketika dikurniakan Allah ilmu, pada masa jahil kita baru nak belajar, tak ada lah duk kadang malu je kita sentiasa, kurang kita sentiasa. Tapi apabila dikurniakan ilmu oleh Allah, apa dah ni? Harus kena sabar lah, jaga hati, pelihara hati. Itu semua adalah kurniaan
dan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia dua tu, kurniaan dan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kurniaan nikmat semata-mata. Kurniaan dan nikmat semata-mata yang langsung tidak ada ujian. Kurniaan nikmat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kurniaan nikmat daripada Allah yang tidak ada ujian langsung. Tak ada dah tuntutan sabar pun, tak ada dah. Tak ada. Sebebas-bebasnya. Mana tu kurniaan nikmat di dalam syurga Allah. Itu barulah kurniaan nikmat yang tak ada dah tuntutan apa, tak ada ujian apa-apa dah. Tak ada dah. Nak sabar ke, nak zuhud ke, ada. Dalam syurga kena sabar, dalam syurga kena zuhud. Tak ada. Tak ada. Ada ni. Jadi kurniaan nikmat yang tidak ada ujian adalah kurniaan nikmat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kurniaan nikmat atas dunia, negeri ujian daripada Allah, negeri percubaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan perkara yang disukai oleh kita ni, honi kena sabar, kena jaga. Kita sihat, diberi kurniaan masa oleh Allah Subhanahu wa taala, ada masa lapang. Sabar molek lah. Masa lapang tu jaga molek. Jangan gunakan masa lapang tu kok pada perkara yang sia-sia. Sehat lagi, ada masa lagi Tuhan beri. Itu memang yang kita itu memanglah bersetuju dengan keinginan nafsu kita. Kita sentiasa doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Allah pun panjangkan umur. Perkara yang disukai oleh hawa nafsu setuju dengan keinginan kita. Lepas tu umur yang panjang dikurniakan oleh Allah. Kita guna kok jalan mana? Kena sabar. Sehat pula. Kalau panjang umur tak sihat, susah pula jadinya. Tak, sehat. Panjang umur, ada kelapangan, sehat. Kena sabarlah. Guna ke semua tu untuk mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita tahu semua tu adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala boleh tarik pada masa yang hampir. Bila masa Allah Taala tarik, jangan lalah. Sehat lalah, ada masa jadi hanyut gitu je. Ada kesenangan, dak pakat bersedap-sedap dengan kesenangan. Ini panggil hanyut. Yelah nampak pada zahirnya daklah macam orang hok muda sebab kita orang tua. Orang tua ni kan tak daklah pasal orang muda, tapi hakikatnya hanyut. Buatlah amal, tak gilah tempat-tempat orang muda tu, tapi kehidupan macam mana? Dengan sihat tu, dengan selamat tu, dengan kekayaan kesenangan tu, guna kok mana? Guna untuk ilmu amal. Ilmu amal ada guna untuk bersenang-senang, bersedap-sedap dengan kebanggaan, dengan kesombongan. Apa apa tu? Tidak sabar, maka jatuh di dalam kebinasaan. Jatuh dalam kebinasaan. Orang ni kadang Tuhan uji dia dengan tak sihat, tapi ilmu amal tak tinggal. Tak sihat pada ni, tak sihat. Mana kita tengok Allah letihnya dia, tapi ilmu amal tetap. Tapi sebaliknya, orang yang dikurniakan dengan sihat badan, majlis ilmu ada ke tak? Ada. Lepas tu berjalanlah. Dulu nak berjalan tak boleh, sekarang ni bebas dah. Kerjaan pun selesai dah, pecing dah, duit pun banyak dah, keluarga pula lepas dah. Lepas tu guna apa? Guna untuk apa? Untuk ilmu dan amal? Tak. Guna untuk bersedap-sedap, berbangga-bangga, bersekali dengan mereka-mereka yang ahli dunia,
Yang bercakap dunia, yang bercakap kot tak jatuh. Ada ni. Pernah duduk dengan orang-orang yang ahli dunia, orang hebat-hebat. Cakap tak jatuh. Tak ada ni. Cakap tak jatuh, tinggi je. Jadi seolah-olahnya lambat lagi mati. Padahal kalau kira umur tak lama dah. Sehat memang sehat lah. Tapi umur tua dah. Tapi peluang molek-molek. Tapi sabar ke tak? Tak. Diguna untuk bersedap-sedap. Hanyut gitu. Hanyut cara orang tua lah. Hanyut orang tua ni tak pergilah tempat joget. Tapi kalau orang tua, majlis ilmu pun tak masuk, hanyutlah orang panggil. Bukan kata untuk orang tua majlis ilmu ni, orang tua sama telur lah. Orang tua sama telur. Tapi dah hanyut je. Tu panggil apa tu? Tak sabar atas barang yang setuju dengan keinginan, tak sabar maka jatuh di dalam kebinasaan. Sabar yang pertama ni lah yang lebih sukar. Baru nak pergi dia sabar yang kedua. Yang kedua ni pun sukar juga ni. Yang pertama lagi sukar. Adapun yang kedua iaitu barang yang menyalahi barang akan hawa nafsu. Barang yang tidak bersetuju hawa nafsu. Maka 4 bahagi, ada 4 bahagian. 4 bahagi ni kalau kita 4 bahagian lah. Tahu? Bahagi-bahagi kita ni bahagi bagi tau. Bahagi. Bahagi dengan bagi tu bukan tulis. Tapi kita sebut bagi. Bagi tu makna bahagi tau. Kan kita kan bukan, kita tak cakap bagi, kita cakap bagi. Apa dia bagi? Dengar jangan logat lain tu. Bagi, apa bagi? Bahagi tau. Kalau bagi apa dia? Beri. Dah bagi ke apa dia? Bahagi. Ni bahagi. 4 bahagi. Kalau bahagian, bahagian tu 4 macam, 4 bagai. Ni bukan bahagi ni. Kalau kita tengok bahagian lah, bahagian. Ni satu bahagian, ni satu bahagian, ni satu bahagian. Bahagian mana apa? 4 macam, 4 bagai. 4 macam, 4 bagai. Jadi hak menimpa manusia ada 2 bahagian. Barang yang setuju dengan keinginan nafsu, yang kedua barang yang tidak setuju dengan nafsu. Barang yang menyalahi, tidak bersetuju dengan nafsu, ada 4 bahagian pula. Dia gitu. Jadi asalnya 2 bahagian. Satunya barang yang setuju dengan keinginan nafsu. Yang kedua barang yang menyalahi, yang tidak bersetuju dengan keinginan nafsu. Hak bahagian yang kedua ni pecah pula pada 4 bahagian. Gitulah lebih kurang tau. Kalau bahagi ni lain, ni bahagian lah. Maka 4 bahagi. Mana 4 bahagian? Bahagi yang pertama, bahagian yang pertama mengerjakan ta'ah. Ni mengerjakan ta'ah, masuk di bawah barang yang menyalahi ia akan keinginan nafsu. Hak mengerjakan ta'ah dan bermula nafsu, dan bermula nafsu liar ia. Ini hak nafsu asal ni, bukan nafsu yang terlatih ni, nafsu asal. Nafsu yang ammaratun bisu ni, nafsu yang cenderung kepada kejahatan, nafsu asal. Itu nafsu asal. Dan nafsu tu dilatih naik satu peringkat. Ni nafsu asal. Nafsu ammarah dipanggil. Inna nafsa la ammaratun bisu. Dan bermula nafsu liar ia nafsu daripada setengah daripada ketaatan. Mengerjakan ketaatan dah ni, tapi nafsu ni liar ia daripada setengah daripada ketaatan.
Ini nafsu kita. Buat taat, tapi ada ketaatan yang kurang kita. Ketaatan ni kita kurang, nafsu kita liar, nafsu kita kurang. Liar ia nafsu daripada setengahnya. Liar sebab apa? Dengan sebab malah seperti sembahyang. Sembahyang. Nafsu kita liar. Kalau kata semayang fardu tu tetaplah. Orang yang kalau semayang fardu pun liar juga, semayang tak semayang, hak tu masuk hak pangkat hayawan hak terdahulu. Nafsu kebinatangan. Hak tu turut nafsu semata-mata, tak ada sabar langsung. Hak tu bicara dahulu. Hak bicara dahulu. Hak pangkat sabar yang paling rendah, yang semata-mata turut keinginan nafsu, yang mana tuntutan agama kalau tak ada, semata-mata turut keinginan nafsu yang disebut dalam Quran, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nas. Lagi akan dipenuhkan oleh kami, oleh Allah, akan api neraka Allah daripada jin dan manusia sekaliannya. Ni ada ni. Tapi kalau hak sabar pertengahan untuk semai fardu tu tak ada malah. Mana dengan nafsu kita tu, semai fardu tu sudah terlatih. Sudah terlatih. Hak semai sunat pula macam mana? Malah. Malah daripada contoh semai sunat, liar nafsu kita. Liar nafsu kita. Hak main fardu tetap, tapi kalau main fardu pun tidak, tak ada bicara tu. Dan daripada setengahnya, setengah taat, dan daripada setengahnya, kena ada nya lah, sama dengan atas tu. Liar ia daripada setengahnya, setengah taat, dan daripada setengahnya, setengah taat, samalah. Ada nya. Kau Jawi baru ada nya. Ada tak nya? Tak ada. Bunyi. Dan bermula nafsu liar ia nafsu daripada setengahnya, setengah taat, dengan sebab malah seperti sembahyang. Dan daripada setengahnya, yakni liar ia nafsu daripada setengahnya, setengah taat, dengan sebab kikir, dengan sebab kedeku, dengan sebab kedeku, seperti zakat, seperti zakat. Dan daripada setengahnya, setengah taat, tak adanya tu molek. Dan ada setengah taat dengan sebab keduanya. Mana keduanya? Sebab malah dan kikir, seperti haji dan perang sabil. Sembahyang ni kerana malah, maka tidak mengerjakan ketaatan. Zakat ni kerana kikir. Ni pergi pada kewajipan, kikir daripada kewajipan. Ni bahagian pangkat sabuk paling rendah lah ni. Dan daripada setengahnya, setengah taat, dengan sebab keduanya, dengan sebab malas dan sebab kikir, seperti haji dan perang sabil. Sebab haji ni dia ibadah badaniyah, macam solat. Ibadah ni kerjaan tubuh badan macam solat. Dan haji ni juga ibadah maliyah, macam zakat, harta. Badan ni. Sebab tu ibadah zahir yang paling besar solat lah. Solat yang paling besar. Hak yang kedua tu selepas solat, ada ni hak rukun Islam yang paling besarnya dua kalimah syahadah lah. Kemudian hak ibadah kita yang paling besar sembahyang. Yang kedua puasa, zakat, haji. Itu ulama berbeza pandangan. Saya mengatakan puasa, sebab puasa ni sabar ni besar pahala. Pandai ni
Lepas solat puasa lalu dah dengan dalil-dalil dia lah. Ada setengah pandangan tak zakat. Sebab apa? Sebab zakat dia beri manfaat umum. Ada ni puasa pahala sendiri je, zakat pahala sendiri dan orang boleh manfaat. Puasa pahala sendiri je, ada orang boleh manfaat daripada puasa seseorang? Tak ada. Tapi dia lah bermanfaat, dia boleh pahala. Tapi kalau zakat, dia bermanfaat, dia dapat pahala. Orang dapat duit lah, kata-kata kau. Orang lain dapat manfaat. Dua tu lebih. Lepas semayang zakat lalu dah datangkan dengan dalil-dalil dia nya. Setengah pandangan dah ni haji hak paling lebih. Sebab apa? Sebab dia haji ni ni tubuh badan tenaga, macam puasa, macam semai, macam puasa. Ni haji dia berkait dengan harta, macam zakat. Tu ulama beza pandangan. Jadi bab haji ni satunya kena guna tenaga. Kalau orang malas macam mana? Malas Allah tepat ramah, payah dia payah. Tu malas tu. Sebab apa? Orang ramah. Kalau orang yang hok cari hok mahal duduk dekat tu dah tahulah. Ni hok ramah-ramah ni. Sebab apa tidak mengerjakan haji? Kerana malah. Sebab apa? Allah, orang ramah, sibuk, payah. Dan kerana kikir. Allah sekali nak pergi Mekah berapa belas ribu, puluh ribu. Sekarang ni pula sekarang ni pula nak pergi seorang tak larat, kena buat rayuan, kena ada penemang pula kena bayar sepenuhnya, bukan gitu? Tahu? Dia orang ni dia kena ada penemang kan, kalau tua, maka dia boleh buat rayuan. Tapi penemang tak ada subsidi dah, kan gitu? Dia kena bayar sepenuhnya. Sayang ke duit pada ni. Dan penemang tu anak dia, tolong dia, anak dia lepas kewajipan haji, dia sayang duit dia juga. Hak penemang pun duit dia juga. Dah nak tak ada duit. Ada ni. Dia hak bahagian dia tu duit dia lah. Hak penemang tu kena duit dia jugalah, sebab penemang tu tak ada duit, anak tu tak ada duit, maka timbullah kedeku. Hak nafsu. Setengahnya dengan sebab keduanya malah dan kikir, seperti jihad dan perang sabit. Perang sabit ni dan menegakkan agama Allah. Ni perang sabit menegakkan agama Allah ni kok. Bukan kata tenaga tu badan, nyawa. Pada ni kena korbankan segala-galanya. Ni hak taat yang setengahnya kerana malas, setengahnya kerana kikir kedeku, setengahnya kerana kedua-dua. Ini kalau kita bicara hak kewajipan. Kita balik pula kepada hak perkara sunat. Hak kewajipan, sabar yang peringkat pertengahan, hak kewajipan ni tertunai. Sembahyang tertunai, zakat tertunai, haji yang berkemampuan nama naik akan tertunai. Macam mana pula dengan hak amal-amal yang sunat? Yang mana nafsu kita liar ni daripada setengahnya dengan sebab-sebab dia. Ada orang yang dia kalau bab semayang sunat dia malas, segan. Tapi kalau bab harta dia tidak kikir, dia tidak kedeku. Ada yang seumpama tu, dia tak sama nafsu ni. Kalau bab duit, bab infak yang sunat dia laju. Bab infak yang sunat dia laju. Tapi kalau bab semai sunat dia agak kurang. Dalam bab puasa sunat dia agak kurang. Tapi kalau dalam bab infak harta dia agak laju.
Kalau dalam bab menggunakan tenaga, dia cukup rajin. Ni nafsu masing-masing lah. Ni tak sama ni. Ada orang memanglah dia semai sunat dianya. Rajin. Baca Quran, berzikir rajin. Tapi kalau bab infak, sayang. Kedekut. Kalau bab nak menggunakan tenaga, gotong royong, hijau lebih kurang je, nampak malas. Ada ni. Dia tak sama. Ada orang dia memanglah amal-amal sunat tu dia kurang. Kalau bab infak dia pun tidak berkemampuan. Tapi kalau dalam bab nak gunakan tenaga, dia cukup rajin. Ini bahagian masing-masing lah. Nak cari orang yang malah daripada amal sunat semai sunat, dauk dianya rajin semai sunat, rajin puasa sunat, rajin baca Quran, rajin berzikir, rajin mana dia pemurah, banyak infak. Dia orang yang cukup rajin menggunakan tenaga. Nak cari ada belaka itulah. Sebab apa? Sebab nafsu kita. Sebab semua perkara tu barang yang menyalahi, tak setuju dengan nafsu. Jadi dalam mengerjakan taat ni nak sabar ni. Dalam mengerjakan taat. Taat yang wajib letaklah. Ni taat yang sunat. Taat yang wajib pun tidak ditunaikan kerana tak ada kesabaran. Hati yang bijak lupa dahulu. Hak sabar yang paling rendah. Hak tahap hayawan yang paling rendah sekali. Yang mana tuntutan agama langsung kalau yang menang hanya semata-mata tuntutan hawa nafsu. Dan sabar atas ta'ah itu setengah daripada pekerjaan yang sukar, yang payah. Dan berhajah orang yang mengerja ta'ah itu kepada sabar pada 3 masa. 3 masa ketika mengerjakan ketaatan. Dia kena sabar pada 3 masa ketika mengerjakan ketaatan. Sabar pada 3 masa ketika mengerjakan ketaatan. Ni nak mengerjakan ketaatan yang perkara yang tidak bersetuju dengan keinginan nafsu. Sabar juga untuk mengerjakan ketaatan. Sabar ketika mengerjakan ketaatan ni, dia kena sabar pada 3 masa. Masa permulaan mengerjakan ketaatan, ketika mengerjakan ketaatan, selepas siap mengerjakan ketaatan. Ni sabar pada mengerjakan ketaatan, dia kena sabar 3 masa. Bukan sabar ketika nak buat aja. Bukan sabar ketika nak buat aja. Sabar pada 3 masa. Masa yang pertama. Masa yang pertama pada permulaan mengerjakan taat. Pada permulaan mengerjakan taat. Mana? Dengan menghasilkan ikhlas ni. Kita nak buat taat ni. Sabar ketika permulaan mengerjakan ibadah ni dengan menghasilkan ikhlas. Ada ni. Dan sabar daripada umpama riak pada masa yang kedua. Pada permulaannya sabar dengan menghasilkan ikhlas. Kita nak buat amal ni, kita kena tetapkan, kena jaga hati kita. Buat amal ni semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabar daripada umpama riak masa yang kedua. Dan sabar daripada umpama riak. Berarti setakat tu. Titik Urumi senang tak? Ada titik. Ada titik tanda ni. Halus sangat. Masa yang pertama pada permulaan mengerjakan ibadah.
Sabar ni dengan menghasilkan ikhlas dan sabar daripada umpama riak. Berarti cakap tu. Ni hak permulaan. Masa yang pertama ni pada permulaan mengerjakan ibadah ni. Sabar dengan menghasilkan ikhlas. Mana apa kita buat ibadah ni semata-mata kerana Allah dan sabar daripada umpama riak. Mana umpama riak? Umpama riak ni ujub, sum'ah, tu umpama riak lah. Sabar daripada riak, sabar daripada ujub, sabar daripada sum'ah. Kena jaga belaka ni. Hak di permulaan kita nak mengerjakan ketaatan. Apa dia riak, apa dia ujub, telah bicara dah terdahulu. Ada ni. Ikhlas dibicari akan tak sampai masa lagi bicara berkaitan dengan ikhlas. Jadi kita nak ibadat ni sabar kita ni. Mana apa? Bukan hanya sabar zahir ni, sabar hati kita tu. Biar hati kita kejap molek, tetap molek nak menghasilkan keikhlasan. Dan sabar daripada umpama riak. Sabar daripada umpama riak. Itu masa yang pertama. Masa yang kedua, 3 masa tadi. Masa yang kedua, pada ketika mengerjakan ta'at ni, kau sedang buat ta'at. Mana? Supaya tiada malas ia daripada menunaikan segala fardunya dan sunatnya. Ni hak masa yang kedua, ketika mengerjakan ta'at. Ketika mengerjakan ta'at, supaya tiada malas. Kenapa kau dituntut sabar ketika mengerjakan ta'at? Masa yang kedua ni, supaya tiada malas ia daripada menunaikan segala fardunya, fardu ta'at dan sunatnya. Hak setengah-tengah buat ta'at ni. Ada. Kalau kata tengah-tengah semayang ni, tunaikan daripada hak fardu dan hak sunat. Jangan malah. Kalau tak tahan sabar sini kau, kalau semayang hak wajib kita buat ni, hak sunat malah tu. Pada ni. Sebab apa tu? Tak sabar. Memanglah buat hak sunat ketika mengerjakan ta'at ni sabar yang sunat. Dahulu dah akan bicara ta'at yang wajib, sabarnya wajib. Ta'at yang sunat, sabarnya sunat. Betul lah. Kita buat amal ibadah ni, dalam sembahyang kita ada yang wajib, ada yang sunat. Maknanya kita kena tunaikan hak kewajipan, kita tunaikan. Memang kita tunaikan. Tak tunai kewajipan, hak syarat, hak rukun dalam solat, memang tak sah. Tapi macam mana hak sunat? Hak sunat macam mana? Malah nak cepat-cepat. Ni pada ni. Tidak sabar ketika mengerjakan ta'at. Tak sabar ni, tak sabar yang sunat lah. Bila tak sabar yang sunat, malas mengerjakan hak perkara yang sunat, rugilah. Itu masa yang kedua. Masa yang ketiga, kemudian daripada selesai mengerjakannya, mengerjakan ta'at, nak sabar ni. Sabar ni berpanjangan. Mana? Dan iaitu masa yang kedua. Masa yang ketiga, kemudian dia selesai daripada mengerjakan ta'at ni, baru sabar ia daripada menyebutnya. Jangan duk ceritalah, jangan duk sum'ah sangat. Buat comel-comel dah ni, amal ibadat ni. Sabar daripada menyebutnya. Jangan duk cerita. Ni kau nak cerita ke orang, buat amal tu, buat amal tu. Sabar. Kalau ada orang mari hak jenis peseng bagi cerita buat amal, kita pun sabar makcik. Sabar apa? Sabar, jangan duk cerita. Malaikat catat dah kebaikan. Sabar, jangan duk cerita. Tu sum'ah. Nak cari kemasyhuran, sabar. Kesak kali dah. Ubah air muka sekali. Sabar. Dan muzahir akan dia. Sabar dia muzahirkan dia.
Kenapa? Kerana riak dan sum'ah. Kena sabar. Sebut jangan, nak zahir kat orang pun jangan. Sebab apa tu? Sebab nak sabar daripada riak dan sum'ah. Ni sabar yang berpanjangan. Apa kotak-kotak yang kita lakukan, kita kena sabar. Jangan duk sebut-sebut, jangan duk cerita-cerita. Contohlah kita infak. Kita infak ni betul-betul ikhlas, tak ada riak. Dan ketika infak ni kita infak dengan comel. Tak ada lah kata infak cara bebek kurang dak. Infak dengan comel. Beres dah, selesai dah taat infak. Sudahlah, berhenti setakat tu. Sabar, jangan duk sebut. Sampai ke mati ya. Baik itu bekalan kita. Lama orang tak ingat dah. Ingat tu saya lah tu dulu tu nak putus buat apa. Waktu bekal akhirat dah. Sabar. Tapi orang tak ingat dah kita yang paling banyak infak. Betul. Kita infak untuk bekal akhirat. Bekal tu siap dah. Tunggu terima je. Jangan putus. Sabar. Ada ni. Dia pun orang pun tak heran dah ke dia. Dia pun cerita balik. Nak dapat kemasyhuran balik. Sum'ah. Nak menunjuk bahawa dia ni orang yang pemurah. Dia yang meruntuhkan, menghancurkan bekalan yang siap dah, yang dia akan terima di hari akhirat. Kena sabar situ. Sabar lepas mengerjakan taat ni. Ni sabar yang panjang. Sabar daripada menyebut dan menzahirkan dia kerana riak dan sum'ah. Apa yang kita ni cerita, kita kira diri kita lah. Satu pun tak lari daripada diri kita. Kita belajar ni, kita ni. Kita belajar, kita. Ini ilmu fardu ain, ilmu kita. Ilmu hak wajib atas kita. Hak amalan kita. Ilmu ni kena betul-betul atas kita. Bukan cerita orang ni, cerita kita. Ini ilmu bahagian kita, amal bahagian kita. Memang hak ni dia ialah nak kena mujahadah lagi dalam amalan. Tak sedap lah. Hak sedap ni cerita lain, cerita lain. Ni cerita atas kita ni gak. Satu pun kita kurang, dua pun kita kurang, banyak orang kita salah. Tak sedap lah. Ni hak bahagian kita. Nak apa? Nak perbaiki bahagian kita. Sebab apa? Sebab kita akan menemui Allah Subhanahu wa taala bila masa. Mana satu kira atas diri kita sendiri. Bahagi yang kedua, meninggalkan segala maksiat. Meninggalkan segala maksiat termasuk barang yang menyalahi ia akan nafsu. Sebab nafsu suka kepada perkara maksiat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahmina famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.